Welcome to the Baseface Network. Jalan raya merupakan aset utama negara yang menghubungkan antara negeri dan wilayah serta menjadi tumpang rakyat. Bagi memastikan kelancarannya, jalan tersebut juga perlu diselenggara secara berkala bagi memastikan kelancarannya. Kami menjalankan kajian ini ke atas cawangan penyelenggaraan jalan di mana ia ditubuhkan untuk menguruskan aset jalan persekutuan atau Jabatan Kerja Raya Malaysia. Fokus kajian kami adalah untuk menjalankan penyiasatan kerosakan jalan raya dan bagaimana mereka mengatasinya. Kajian ini dijalankan melalui temu bual dan mendapatkan maklumat daripada Jabatan Kerja Raya. Temu bual ini dijalankan dengan pegawai yang terlibat dalam pengurusan penyelenggaraan jalan. Kami memilih Taman Syed Aman 2 sebagai tapak kajian kami kerana ia mempunyai tempat yang agak kurang sesak dan memudahkan kami membuat kajian di sana. Bagi mendapatkan maklumat yang lebih tepat, kami juga telah mengadakan sesi soal jawab bersama Encik Hakim, ialah seorang jurutera Jabatan Jalan Persekutuan Jabatan Kerja Raya Kubang Basuh. Sesi soal jawab turut berlangsung di Jabatan Kerja Raya Kubang Basuh. Kami juga membuat temu bual desktop bersama Encik Ramzan yang merupakan seorang ketua jurutera di Jabatan Jalan Persekutuan Hulu Langit. Hasil kajian kami mendapati jalan yang rosak ini juga berpunca daripada pergerakan kenderaan. Memandangkan ia merupakan jalan utama kepada penduduk taman tersebut, ia juga akan meningkatkan lagi kemalangan jalan raya kerana tiada lampu isyarat dan juga jalan yang rosak menyebabkan pemandu kurang sedar jika memandu dengan laju. Data yang ditunggu pun dianalisis menggunakan kaedah indeks purata untuk mendapatkan keputusan. Daripada keputusan yang diperolehi, masalah yang biasa timbul semasa pelaksanaan sistem pengurusan penyelenggaraan jalan ini adalah untuk mendapatkan peruntukan. Sementara itu, bagi menambah baik sistem pengurusan penyelenggaraan jalan raya, Jabatan Kerja Raya perlu memantau kerja-kerja yang dijalankan oleh syarikat konsesi. Pengenalan mengenai kajian kami. Apa itu jalan raya? Definisi jalan raya bermaksud penghubung dari satu titik ke titik lain atau dari satu tempat ke satu tempat, dari satu bandar ke bandar yang lain untuk memudahkan perhubungan, pengangkutan barang dan pergerakan. Jalan biasanya bermula dari jalan tanah atau lumpur, kemudian diletakkan batu-batu untuk menjadi jalan kerikil dan kemudian dikembangkan menjadi jalan bertak atau aspal. Jalan beraspal sangat selesa dan membawa banyak faedah kepada kebaikan bersama, disokong oleh jalan kerikil. Kewujudan jalan raya amat diperlukan untuk menyokong kadar pertumbuhan ekonomi seiring dengan peningkatan keperluan kemudahan pengangkutan yang boleh sampai ke kawasan terpencil. Tambahan pula, pembinaan jalan raya yang lemah menyumbang kepada kemalangan jalan raya. Struktur jalan yang buruk seperti jalan berlubang, genangan air berat yang dibawa oleh jalan raya akibat trafik yang tinggi dan bangunan yang memerlukan lalui besar, semuanya menyumbang kepada kerosakan jalan yang teruk yang akhirnya membawa kepada habisan jalan raya. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, nasib malang dihasilkan oleh kesukaran. Jalan itu adalah binaan yang diperbuat daripada batu-batu kecil. Kemalangan jalan raya ditakdirkan di bawah Akta Pengangkutan Jalan sebagai sebarang kejadian yang menyebabkan kerosakan kepada mana-mana orang, harta benda, bangunan, kenderaan atau haiwan yang berlaku di mana-mana jalan awam, termasuk jambatan, terowong, sekatan jalan, lebuh raya bertingkat, plaza dan sebagainya. Sikap pemandu yang tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya, pemandu mabuk dan tidak mengamalkan etika
asas pemanduan antara punca yang menyumbang kepada peningkatan kemalangan jalan raya. Tambahan pula, penguatkuasaan undang-undang yang longgar menggalakkan pesalah berulang untuk melakukan pelanggaran tanpa mengambil kira kesan sosial kepada pengguna jalan raya yang lain. Kerajaan dan badan bukan kerajaan telah melakukan pelbagai usaha untuk menggalakkan orang ramai supaya sentiasa mematuhi etika pemanduan yang cemerlang semasa berada di jalan raya. Antaranya ialah arahan keselamatan jalan raya yang diperkenalkan dari sekolah rendah hingga menengah. Ia telah dijumpai. Namun begitu, dua sekolah kurang memberi perhatian terhadap tajuk ini kerana silibus yang disediakan tidak memuaskan hati guru untuk mengajar. Tambahan pula, papan tanda amaran yang berbeza telah dipasang untuk mengelakkan pemandu daripada kemalangan. Akhir sekali, pelbagai pelarasan telah dibuat untuk menetapkan hukuman yang lebih berat bagi pesalah yang melanggar undang-undang di jalan raya. Penyelidikan semasa akan melihat unsur-unsur yang menyumbang kepada kemalangan jalan raya dan langkah-langkah mengawalnya bagi meminimumkan jumlah kemalangan di jalan raya. Pengurusan trafik berjaya mengawal pergerakan trafik di landasan kerana banyak laluan. Lebih cepat sebuah bandar, lebih cepat pengurusan trafik. Sebagai contoh, Kuala Lumpur, ibu negara Malaysia, mempunyai penduduk yang padat. Sesetengah orang menggunakan pengangkutan awam untuk bekerja, manakala yang lain memandu sendiri. Mereka yang memandu kereta menyumbang kepada kesesakan lalu lintas Kuala Lumpur. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Kuala Lumpur, terdapat 260 kes kemalangan pada April 2021 di Kuala Lumpur. Akibatnya, pengurusan lalu lintas yang betul akan mengurangkan jumlah kemalangan jalan raya. Tujuannya adalah untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas, mengurangkan jumlah kemalangan dan membolehkan kenderaan bergerak pada kadar yang telah ditetapkan. Pengurusan trafik yang berkesan akan memberi kesan yang meluas kepada pengguna jalan raya. Pengurusan trafik yang betul juga akan memudahkan kereta untuk menavigasi laluan. Untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan pemandu, pengurusan trafik mestilah mempunyai hala tuju yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nafiq Faiz bin Ahmad Fauzan. Nombor metrik saya 03DKA21F1120. Hari ini saya akan memberitahu mengenai inventory jalan di Jalan Taman Seri Aman 2. Inventory jalan. Tujuan inventory jalan adalah untuk mengenal pasti kerosakan jalan yang ditemui melalui beberapa kajian. Sekiranya kerosakan jalan tersebut telah diketahui dengan pasti, proses boleh diambil ialah penambahbaikan permukaan jalan bagi menghasilkan jalan yang terbaik dan tidak membenarkan orang ramai yang lalu lalang di jalan tersebut menggunakan peruntukan yang telah disediakan oleh kerajaan. Hanya jalan yang diselenggara secara tempatan disertakan. Pusat kajian kami ialah Jalan Taman Seri Aman 2, di mana ia menghubungkan pusat runcit dan juga lokasi rumah. Malah ini juga menghubungkan jalan dari taman ke pusat bandar. Kenderaan seperti motosikal, kereta dan juga lori merupakan kenderaan utama yang melalui jalan ini. Kedudukan jalan yang menghubungkan banyak jalan ini juga membuatkan orang ramai lebih gemar melalui jalan ini kerana ia boleh memendekkan perjalanan. Walaupun jalan ini cukup dikenali sebagai jalan utama, jalan ini masih kekurangan kemudahan seperti kekurangan lampu isyarat. Masalah yang dianggap kecil seperti ini juga menjadi faktor utama berlakunya kemalangan jalan raya yang semakin meningkat. Tambahan pula, jika tiada lampu isyarat ini akan menyebabkan kesesakan jalan raya dan menyebabkan pelanggaran antara kereta. Tinjauan keadaan jalan raya. Berdasarkan tinjauan yang telah kami lakukan untuk mengetahui keadaan jalan di Jalan Taman Seri Aman 2, terdapat beberapa kerosakan yang dapat dikenal pasti dan kami mengambil gambar sebagai bahan bukti untuk kajian kes kami. Berikut adalah jenis kerosakan di Jalan Taman Seri Aman 2. Yang pertama, jalan berlubang. Apakah yang dimaksudkan dengan jalan berlubang? Lubang di permukaan jalan yang sekurang-kurangnya 25 mm dalam
dan tidak lebih kecil daripada 200 mm diameter, tetapi tidak lebih daripada 1000 mm. Lubang yang lebih besar yang dipasang sebagai sebahagian daripada program penyelenggaraan rutin kerana ia dianggap disebabkan oleh kelemahan struktur turapan. Salah satu kecacatan pada permukaan jalan ialah jalan berlubang. Apabila jalan menjadi usang dan tidak dipulihkan dengan segera, jalan berlubang muncul. Oleh kerana trafik kerap melintasi laluan yang tidak bertanda, permukaan jalan semakin merosot. Kehausan dan kerekahan pada permukaan jalan berpunca daripada geseran antara tayar kereta dan permukaan. Geseran sinus yang menghasilkan haba pada permukaan jalan juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Jalan akan mengalami keretakan dari semasa ke semasa akibat pelanggaran kenderaan yang dipasangkan dengan kepanasan turapan. Jika retakan ini tidak diisi, ia akan tumbuh berlubang yang lebih besar. Faktor lain yang dipengaruhi lubang benam ialah cuaca. Disebabkan kedudukan di khatulistiwa, Malaysia kadang-kala mengalami cuaca panas dan lembap. Hujan yang terlalu lebat untuk jangka masa yang panjang akan melanda permukaan jalan. Selain itu, air akan meresap ke dalam struktur subbase akibat hujan. Di Jalan Taman Seri Aman 2 terdapat jalan berlubang yang ditunjukkan dalam rajah. Salah satu disebab pembentukannya adalah aliran trafik yang padat dan berdekatan dengan tapak pembinaan. Dalam berlubang ini juga mempunyai keluasan yang agak luas di mana 18 inci lebar dan 33 inci panjang. Keretakan air di Jalan Taman Seri Aman 2. Keretakan jalan. Apa itu retak? Dalam perjanjian persostaan berkaitan dengan penyelenggaraan Jalan Persekutuan di Semenanjung Malaysia, perkara RO 1.3 lampiran 7, kaedah pengukuran untuk penyelenggaraan rutin menjelaskan bahawa rekahan adalah rekahan separa atau lengkap pada permukaan turapan yang boleh terbentuk dalam pelbagai corak, bermula daripada retakan tunggal terpencil kepada rekahan berterusan yang meliputi seluruh permukaan turapan. Lebar retakan lebih panjang 2 mm panjang atau 1 mm. Ia boleh menyebabkan bitumen yang membalut agregat tertanggal, kemudian mengurangkan kekuatan bahan turapan. Yang kedua, beban trafik akan mewujudkan tekanan hidrolik ke atas air yang terperangkap dalam retakan. Tekanan ini akan merebak ke kawasan yang tidak retak, kemudian membentuk retakan baru. Ia boleh melemahkan lapisan asas jalan dan subbase, dan seterusnya lapisan subgrade. Ini akan meningkatkan kerosakan pada permukaan turapan akibat pembentukan retakan, mendapan dan jalan berlubang yang semakin banyak. Di Jalan Taman Seri Aman 2 ini juga mempunyai keretakan yang agak besar di mana ukuran panjangnya 136 inci dan lebarnya 94 inci. Kebesaran kerosakan jalan ini juga akan membahayakan pelbagai pihak yang melaluinya. Akhirnya, ia akan mengakibatkan kegagalan sepenuhnya struktur terapan yang memerlukan pembinaan semula. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mamaran bin Zulkifli. Nombor metrik saya 03 DKA 21F1075. Beradanya saya di sini akan bercakap mengenai pengurusan penyelenggaraan jalan raya. Yang pertama, pothole patching. Langkah pertama dalam penyelenggaraan jalan adalah menilai keadaan jalan. Kemudian, kosongkan lubang semua air dan sepihan. Kemudian, sekat jalan supaya tiada sesiapa yang boleh lalu semasa penyelenggaraan jalan sedang dilakukan di kawasan kejiranan. Kemudian, sisi jalan berlubang hendaklah segi empat sama, menegak dan mempunyai liputan turapan yang lengkap. Seterusnya, masukkan bahan tampal ke dalam lubang yang telah dibelah dengan kemas. Untuk memenuhi siram dengan jida dan turapan di sekeliling, bahan harus mempunyai busuk tengah dan tirus ke tepi. Turapan gagal apabila penenggelaman dibenarkan berlaku tanpa penyelenggaraan atau seliran bawah permukaan yang tidak mencukupi. Seterusnya, bermula di tengah dan bergerak ke luar ke arah tepi. Padatkan bahan tampatan, penggilik bergetar dan satu drum atau pemadat plate bergetar boleh digunakan untuk pemadatan. Cari mahkota kecil dalam bahan tampatan termampat.
agar ia dipadatkan ketinggian turapan sekeliling. Beban trafik tambahan mesti berlaku. Seterusnya adalah crack sealing. Sebelum crack sealing dilakukan, semua serpihan, lembapan, objek asing dan kotoran mesti dikeluarkan dari retakan menggunakan udara termampat dan paip tiupan. Bersihkan dan keringkan kawasan tersebut sebelum menggunakan pengedap retak. Pengedap retak tu crack sealing lah. Sebelum prosedur pengedap selesai, kawasan itu mestilah kering dan bersih. Menurut kajian, memotong retak sebelum mengedapnya meningkatkan kemungkinan pengedap retak berfungsi sebanyak 40%. Takungan yang diletakkan di atas retakan membolehkan pengedap retak mengembang dan memampatkan. Selain itu, takungan akan memastikan bahawa pengedap retak yang mencukupi masuk ke dalam retakan. Menggunakan pemotong turapan, takungan itu diukir ke dalam retakan. Selepas pemotongan selesai, habuk daripada operasi pemotongan hendaklah dikeluarkan sama ada dengan udara termampat, panas atau sejuk atau bersedawai keluli berkuasa enjin. Mengedap setiap retak adalah kerja yang remeh dan memakan masa. Walau bagaimanapun, jika ia dilakukan dengan betul, ia adalah rawatan yang paling berkesan dari segi kalis air dan memanjangkan jangka hayat turapan. Oleh itu, mengedap setiap retak adalah disyorkan bukannya membajiri atau menyiram bahan pengedap retak di seluruh permukaan kawasan yang terjejas. Bagi topik perbincangan pula, pengurusan trafik adalah penting untuk kenderaan dan penduduk tempatan semasa proses pengubahsuaian jalan kerana tapak kerja akan berbahaya bagi mereka. Tindakan yang perlu diambil dalam kes ini ialah memasang papan tanda amaran kerja naik taraf di hadapan, papan tanda kelajuan maksimum, papan tanda lencongan, meletakkan kun di tepi bahu jalan untuk memberi amaran kepada pemandu tentang kerja naik taraf di hadapan, dan memasang papan tanda mengarahkan pemandu supaya tidak melalui tapak pembinaan. Selain itu, apabila malam tiba, keselamatan jalan raya perlu diperketatkan kerana malam lebih berbahaya berbanding waktu siang. Ini menunjukkan langkah keselamatan perlu dititikberatkan pada waktu malam. Dengan cara ini, pihak pengurusan perlu membuka lampu amaran berkelip atau serta penghadang jalan sebelum meninggalkan tapak pembinaan. Ini akan membuatkan pemilik rumah dan pemandu berdekatan menyedari tapak bangunan tersebut. Mereka yang berada berhampiran kawasan kerja mungkin terdedah kepada bahaya pada kelajuan ini. Oleh itu, setiap pengguna jalan raya mesti mematuhi semua peraturan semasa melalui zon pembinaan atau kawasan di mana jalan sedang dinaik taraf. Semua zon pengurusan trafik memerlukan kawasan amaran awal untuk memudahkan pemandu mengetahui tentang sebarang kerja naik taraf yang sedang dilakukan. Papan tanda lencongan akan diletakkan di kawasan ini bagi membantu orang ramai memahami lencongan yang perlu diambil bagi mengelak daripada menghalang kerja yang sedang dilakukan. Kawasan penampan ialah ruang antara kawasan kerja dan kawasan lencongan. Kawasan ini dibina dengan tujuan untuk memastikan keselamatan pekerja pembinaan dan pembaikan jalan raya. Selain itu, ia membolehkan pengguna log masuk untuk mengakses kawasan lencongan menukar lorong. Kawasan penampan tidak boleh digunakan untuk mendirikan sebarang struktur, peralatan atau kereta pekerja. Rangkaian pengangkutan jalan raya dan lebuh raya yang telah siap akan disediakan kepada pengguna, menjadikannya lebih mudah untuk mereka pergi dari satu lokasi ke lokasi lain. Selepas sesuatu jalan itu siap, pemiliknya sama ada di sektor awam atau swasta akan menumpukan perhatian untuk menyelenggara atau menambah baiknya. Sehubungan itu, laluan alternatif lain mesti dibangunkan untuk memastikan aliran trafik lancar semasa projek perbaikan jalan sedang dilakukan. Nama saya Ampiwana Anak Perempuan Salid, nombor pendaftaran saya 03DKA21F1001. Untuk kesimpulan, lokasi jalan yang kami pilih adalah di Jitra Kedah. Alamat khusus ialah Jalan Taman Seri Aman 2, Jitra Kedah. Kami telah mengakui bahawa terdapat beberapa kerosakan jalan raya di jalan tersebut. Jika tiada tindakan diambil, risiko kemalangan akan berlaku semakin tinggi dari hari ke hari. Jalan harus dan akan datang untuk lebih perhatian terutamanya di mana lebih banyak usaha boleh ditumpukan untuk penambahbaikan jalan. Kemalangan jalan raya merupakan masalah kesihatan awam yang besar dan bencana buatan manusia. Keadaan akan menjadi lebih teruk melainkan strategi pencegahan diguna pakai. Terdapat beberapa harapan untuk mengelakkan kehilangan nyawa, kesihatan dan wang dengan
menetapkan dasar keselamatan jalan raya yang boleh diasaskan pada data yang boleh dipercayai dan memenuhi sumber kewangan setiap wilayah. Daripada kajian, dapat disimpulkan bahawa kami mendapati terdapat jalan berlubang dan retak di kawasan kajian. Berlubang dan retak boleh menyebabkan kerosakan pada kenderaan, dan antara kerosakan yang akan berlaku pada kenderaan ialah tayar pancit atau kerosakan pada tayar anda, rim bengkok atau rosak, kerosakan suspensi, kerosakan steering dan juga kerosakan pada badan kereta. Lubang berlubang malah boleh menyebabkan kereta anda terkeluar daripada penjajaran, jadi ia akan menjejaskan cara haus tayar dan boleh menyebabkan penggantian tayar lebih awal daripada jangkaan. Terdapat 4 cara untuk meningkatkan keselamatan jalan raya: penyelenggaraan jalan biasa, tanjakan laju, pendidikan keselamatan dan had laju yang dikuatkuasakan. Sebagai pengguna jalan raya, kita juga harus berwaspada ketika menggunakan jalan raya dan lebih berhemah. Akhir sekali, keselamatan jalan raya amat penting untuk semua orang. Jadi, kita mesti mengambil tindakan untuk mengelakkan masalah di jalan raya. Syaur kami untuk penyelenggaraan jalan sementara ialah melakukan pengedap retak. Apabila sistem ini dilaksanakan, klasifikasi keretakan pada turapan dan permukaan jalan untuk melindungi daripada kemasukan air. Ia juga dilakukan dengan membersihkan dan mengisi retakan dengan campuran buburan, iaitu campuran buburan atau bitumen dan penutup pasir. Selain itu, proses menampal juga boleh dilakukan dengan menggantikan permukaan yang rosak dengan campuran bitumen untuk mengekalkan permukaan. Cadangan kami untuk pengurusan trafik yang lebih baik ialah menanda peranti amaran di tepi jalan. Sistem ini boleh dipasang untuk memberi amaran kepada pengguna supaya lebih berhati-hati. Selain itu, menambah bilangan papan tanda amaran di kawasan kemalangan juga boleh memberi amaran kepada pemandu. Dengan memasang perangkap laju atau teknologi AES juga boleh mengurangkan risiko kemalangan kerana pengguna akan memandu mengikut had laju yang ditetapkan.